dengan firman-Mu. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya ajak untuk kita semua bersatu dalam doa. 还没听到之前，我们首先低头祷告。 Ya Tuhan, terima kasih atas hari ini bahwa kami boleh bersama-sama berkesempatan untuk beribadah, dan saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kiranya tolong mampukan kami yang mungkin sering sekali manusia kedagingan kami tidak fokus, atau mungkin manusia kedagingan kami sering sekali tidak peduli akan kebenaran firman-Mu. Tolong ya Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami. Juga tolong hamba-Mu ini yang penuh juga dengan keterbatasan, biarlah kuasa Roh Kudus saja yang menaungi pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. 亲爱的弟兄姐妹们，早安，平安。 Ya, saya bersyukur hari ini kita sudah boleh menjalani hari ke-28 di tahun yang baru. 我们感谢上帝，在这新的一年，我们走过了28日。 Hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul untuk memuji Tuhan, berdoa, dan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. 今天我们可以在一起聚集在这个地方敬拜上帝，甚至要思想他的话。 Jadi hari ini kita akan mulai merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Keluaran 33 ayat 21 sampai 23. 今天我们一起要思想从出埃及记第33章21到23节。 Saya akan baca ayat 21, jemaat ayat 22, 23 bersama-sama, kemudian akan diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin. Jadi saya terlebih dahulu, Keluaran 33 ayat 21. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Silakan jemaat. Bersama-sama. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. 用中文的，耶和华说：“看哪，在我这里有地方，你要站在磐石上。我的荣耀经过的时候，我必将你放在磐石穴中，用你手折验你。等你过去，然后我要将我的手收回，你就得见我的背，却不得见我的面。” Baik saudara, hari ini saya diberikan tema oleh tim hamba Tuhan, yaitu perjumpaan pribadi dengan Allah. 今天的主题就是我们个人与上帝的遇见。 Ketika saya membaca tema ini, pikiran saya langsung memunculkan satu pertanyaan. 我读了这个主题的时候，我的脑海中就出现了问题： Kenapa tema seperti ini perlu direnungkan? 我们为什么必须思想这样的主题呢？ Bukannya yang namanya perjumpaan pribadi dengan Allah adalah suatu yang sudah seharusnya dilakukan. 我们个人与上帝相交，与上帝遇见，不是很理所当然的事吗？ Bukannya seharusnya orang yang mengaku percaya atau mengaku sebagai Kristen seharusnya mencari Tuhan karena itulah sumber dari kehidupan mereka. 每一个信徒都必须去寻找上帝，这就是我们我们信心的源头。 Ya, itu berbicara tentang seharusnya, saudara. 这是说到理所当然的事。 Tapi realitanya banyak kok orang Kristen di dunia ini sudah dibaptis, sudah melayani bertahun-tahun, tetapi tidak mengalami apa yang namanya berjumpa dengan Tuhan. 但是事实上，很多的基督徒在这个世界，他们受洗了，他们侍奉了，但是他们根本没有与上帝遇见。 Salah satu bukti terbesar adalah kebanyakan orang Kristen di dunia ini mengikut Tuhan Yesus bukan karena siapa Tuhan Yesus. 就是有很多的基督徒，他们跟随着耶稣，不是因为耶稣本身， Tetapi karena apa yang bisa saya dapatkan dari Tuhan Yesus. 但是是为了我从耶稣那里能够得到什么。 Mungkin Bapak Ibu familiar dengan wajah-wajah orang ini. 也许你们对这些人的面孔很熟悉， Karena pada masa seperti ini, teologi yang paling banyak diikuti oleh orang Kristen adalah teologi kemakmuran. 因为在现在的时代，很多的基督徒他们跟随的是成功神学。 Mereka semua ini pemimpin-pemimpin gereja di mana sekali ibadah bisa 1.000, 2.000, 3.000 orang yang datang. 他们是带领教会，跟随他们的人，他们都会有大概1000到2000个人每次聚会。 Dan banyak sekali khotbah-khotbah mereka di TV, bahkan ada acara-acara yang KKR kesembuhan. 在电视上、布道会上，他们也常常做讲言。 Jadi teologi yang disampaikan oleh pengkhotbah-pengkhotbah ini mau mengatakan bahwa jika kamu mengikut Yesus Kristus, kamu tidak akan lagi sakit, kamu akan jadi kaya, masalahmu semua selesai. 他们所教导的神学就是，你跟随耶稣后，你就会脱离一切灾难，脱离一切疾病。
Tentu apa yang dijanjikan oleh yang namanya teologi kemakmuran adalah kebohongan. 这个成功神学给我们的所有都是假的， Buktinya kita jadi orang Kristen mengaku percaya Yesus, masalah hidup masih banyak. 都是谎言。证明给我们看，就是我们跟随耶稣后，我们在生命中的问题也是很多。 Maka dari itu kita penganut teologi reform sangat tidak percaya terhadap teologi kemakmuran. Kita sangat menentang teologi ini. 那么我们改革神学的，我们就不赞成、不同意这个成功神学的看法。 Tapi yang disayangkan adalah banyak orang Kristen sukanya beginian. 但是很可惜的，很多基督徒他们很喜欢听这种。 Di Indonesia sendiri gereja sinode yang franchise-nya paling banyak itu gereja-gereja teologi kemakmuran. 在印尼，他们的教会就好像特许经营权一样，这样多。 Teologi yang sangat keliru, tetapi kenapa masih banyak yang cari? 就是很错误的一个神学，但是为什么很多人很喜欢，然后去寻找这种呢？ Ternyata Tuhan Yesus pernah mengatakannya di Yohanes 6 ayat 26. 原来耶稣在约翰福音第6章26节曾经说过 Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. 我实实在在的告诉你们，你们找我，并不是因见了神迹，乃是因吃的病饱。 Dan Paulus juga pernah bilang di 2 Timotius 4 ayat 3, karena akan datang waktunya orang tidak lagi dapat menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya sendiri untuk memuaskan telinga mereka. 提摩太后书第4章第3节那边说，因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发扬，就随着自己的情欲增添好些师傅。 Kenyataannya banyak orang Kristen mencari Tuhan, datang ke gereja, pelayanan karena ada dorongan pribadi. 事实上，很多的基督徒来到教会找上帝，因为他们有自己的企图心， Karena ada maunya, ada kepentingannya. 他们有自己的需要。 Maka dari itu banyak orang Kristen tidak bisa dapat berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. 那么有很多的基督徒他们并不能跟上帝有个人的遇见相交。 Maka dari itu saya sangat setuju sekali tema seperti ini baik jika kita terus merenungkannya, jika terus dikabarkan kepada kita. 那么我特别赞成，如果这样的主题我们不断的去思想， Supaya kita benar-benar mengerti apa itu perjumpaan pribadi dengan Allah. 让我们真正的能了解到底与上帝遇见的这个意义是什么。 Saudara, tiga ayat yang tadi kita telah baca itu merupakan kisahnya Musa. 刚才我们所读的3节经文就是说到关于摩西的故事。 2 minggu yang lalu Musa Fredilai sempat mengkhotbahkan tentang Musa yang melihat semak terbakar dan itu adalah perjumpaan dengan Tuhan. 2个星期前 ，Freddy 莱牧师他说到，摩西看了荆棘被火烧，但是没有烧到，那个摩西见了上帝。 Nah, yang kali ini peristiwanya lebih menarik lagi karena ini bisa dibilang Musa bertemu face to face atau muka dengan muka. 现在我们可以看比较特殊的就是摩西能够面对面与上帝相见。 Meskipun sebenarnya Musa hanya melihat punggungnya Tuhan saja. 虽然摩西只看到上帝的背后， Tapi biasanya saudara kalau kita mengerti perjanjian lama, 但是通常如果我们比较了解旧约的时候， Tuhan itu lebih sering menampakkan diri kepada umatnya itu dengan sebutan teofani. 上帝通常向人类显现，在希腊文说到 “theophany” 这个词， Atau dalam Alkitab sering ditulis malaikat Tuhan, tulisannya U-nya Tuhannya gede. 就是显现为蛇者， Maksudnya adalah sosok ilahi yang bisa dilihat manusia. 就是上帝他向人类显现，我们可以看得到的。 Atau mungkin Tuhan itu biasanya ngirim malaikat seperti yang kisahnya di Lot. 或者上帝差派天使到罗德那里的故事， Ada malaikat yang dikirim Tuhan untuk keluarganya. 上帝差遣了一位使者到 Jadi- 罗德的家。 Jadi peristiwa ini merupakan suatu yang sangat menarik di mana dia bertemu dengan Tuhan tuh dekat sekali. 所以这件事非常的有趣，因为他很亲近上帝， Sampai-sampai Tuhan bilang kalau Musa lihat wajahnya Tuhan, Musa akan mati. 甚至上帝说，如果摩西看到他的脸，他就必死， Karena Musa adalah manusia yang berdosa juga, sedangkan Tuhan itu benar-benar kudus. 因为摩西是有罪的人，那么上帝是圣洁的上帝。 Pengalaman seperti ini luar biasa sekali ya Bapak Ibu. 这样的经历特别的了不起。 Mungkin jadi kita jadi bertanya, kok bisa Musa mengalami pengalaman yang luar biasa banget nih? 那么我们开始会问，为什么摩西会有这样的经验呢？ Bagaimana caranya? Mau juga dong. 是怎么样会得到呢？我也要。
Alkitab telah menyediakan jawabannya di Keluaran 33 ayat 15 dan 17. 出埃及记33章15到17节那边有给我们一个答案。 Saya akan bacakan. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, ini Musa berkata kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kemudian Tuhan menjawab Musa. Berfirman Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau Musa. 在那边说到摩西说：“你若不亲自和我同去，就不要把我从这里领上去。”然后上帝就说：“我认识你，我必要带领你。” Jadi jika kita bertanya, kok bisa Musa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan? 那么，如果我们开始问为什么摩西能够与上帝那么的亲近，遇见了上帝呢？ Karena Musa minta. 因为是摩西亲自向上帝求的。 Karena Musa mencari Tuhan. 摩西寻求上帝。 Tentu mungkin statement ini akan membuat bingung beberapa orang, Bapak Ibu. 也许这种话能让有些人感到比较矛盾。 Bukannya berjumpa kepada Tuhan itu cuma karena anugerahnya saja. 我们能够遇见上帝，不是单单靠着恩典吗？ Emang bisa karena kita? 能够因为我们的原因吗？ Nah, maka dari itu teologi reform itu membagi tahapan keselamatan tuh secara garis besar ada 2 tahapan. 那么改革中神学，他们分成这个救恩的神学分成2个部分。 Yang pertama adalah dibenarkan oleh iman. 第一就是我们唯独因信称义。 Jadi di sini hanya dari Tuhan saja, hanya Tuhan yang bekerja, yaitu Tuhan memberikan anugerah keselamatan bagi kita. 就是只有上帝他赐下他的救恩给人类， Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain supaya dapat keselamatan. 所以我们什么都不能做，为了我们能够得到这个救恩。 Makanya itu yang membedakan agama kita Kristen dengan agama yang lain. 这就是我们与其他宗教的区别。 Di luar sana mereka berkata kamu harus ini, kamu harus itu, harus ini supaya kamu selamat. 在外边，他们教导你必须做这些，做那个行善，让你能够得救， Supaya perjalanan ke surga dimudahkan. 让你走向天堂的路能够顺顺利利。 Kristen nggak gitu. 基督徒并不是这样， Tuhan Yesus memberikan anugerahnya menyelamatkan kita melalui karya salib. 耶稣基督赐下他的恩典救恩，借作十字架， Sehingga status kita dari warga kerajaan iblis sebelumnya diubah menjadi warga kerajaan Allah. 让我们以前是罪恶的身份被改变成为上帝国的身份。 Tapi saudara, ini baru tahapan pertama. Buktinya kita mengaku kita percaya Yesus, kita nggak langsung mati masuk surga. 这才是第一阶段，证明给我们看，就是我们信了耶稣的时刻，我们并不直接上天堂， Kita masih hidup di dunia ini. 我们还活在这个世界上。 Itu berarti kita masih mempunyai tugas. 这意味着什么？意味着我们在这个世界上还有任务要做。 Makanya di tahapan kedua keselamatan ini tugas kita adalah mengerjakan keselamatan kita. 第二的阶段就是我们要必须去努力做我们的这个救恩。 Tuhan kasih Roh Kudus mengingatkan jangan begini dosa, jangan itu dosa. Kita kerjain, kita taatin. 上帝赐下圣灵，圣灵提醒我们不能做这个，要做这个，我们就必须顺服。 Maka dari sini kita mengerti bahwa perjumpaan pribadi dengan Allah itu bukan cuma sekali, tetapi seterusnya sampai kita mati. 那么我们就会了解，我们个人与上帝遇见不是一次，但是天天的事。 Tuhan berkehendak supaya orang percaya mengalami perubahan hidup. 上帝的旨意就是每一个的信徒，他们的生命要有改变， Dari hari ke hari semakin serupa dengan Yesus 一 Kristus. 天加一天，我们更效法，更像耶稣。 Itulah yang dinamakan pertobatan. 这就是叫做悔改。 Jadi Bapak Ibu, itulah yang membedakan Musa dengan bangsa Israel yang dipimpinnya. 这就是我们可以看到摩西和他所带领的以色列人的区别。 Mungkin bagi kita yang sudah Kristen dari kecil, kita sangat kenal sekali foto ini. 我们从小已经当基督徒的了，我们看这个画，我们感到很熟悉。 Bahwa di Keluaran 32, di situ dikatakan bahwa bangsa Israel bikin lembu emas, bikin berhala. 在出埃及记32章那边记载着关于以色列人他们制造这个金牛犊， Karena mereka inginnya punya Tuhan yang terlihat sama mata mereka. 因为他们很渴望他们拥有一个眼睛看得到的上帝， Makanya mereka membuat lembu emas. 那么他们就做了这个金牛犊。
Dan kita tahu bangsa Israel sebelum-sebelumnya setelah dikeluarkan dari Mesir, 我们知道以色列人当他们被带领出这个埃及的时候， bangsa Israel suka bersungut-sungut, suka mengeluh. 以色列人他们不断的向上帝发怨言。 Oh Tuhan, masa Engkau membawa kami keluar supaya kami mati kelaparan dan kehausan? 上帝啊，你带领我们出埃及，难道要我们饥饿吗？ Lebih baik kami tinggal di Mesir, kami makan daging enak, kami cukup kebutuhannya. 我们看来，我们住在埃及比较好，在那里我们有肉吃，我们过得更好。 Jadi bangsa Israel sudah dipilih Tuhan, statusnya diubahkan. 所以以色列人被上帝拣选了，他的身份上帝改变了。 Tetapi bangsa Israel masih mementingkan kepentingan pribadi, masih memikirkan perutnya saja. 但是以色列人他们还顾着自己的这个情欲， Inilah 然后只顾他们的肚子。 Inilah yang membedakan bangsa Israel dengan Musa. 这就是我们可以看到摩西与以色列人的区别。 Musa mau berjalan bersama Tuhan. 摩西要与上帝同行。 Jika engkau tidak berjalan bersama kami nggak mau jalan. 摩西说：“如果你不是你亲自带领我们，我们就不要走。” Saya berandai-andai, kenapa ya Musa ini tidak minta aja, Tuhan terbangkan saya aja langsung ke Kanaan. Ini bangsa tegar tengkuk. 我就是想，为什么摩西不直接对上帝说：“上帝啊，你带我飞到那个迦南地吧？这个我带领的以色列人是印着景象的一个子民。” Saya rasa kalau Musa egois dia akan minta, udahlah Tuhan saya aja masuk, bangsa ini buat apa dimasukin ke Kanaan. 我觉得，如果摩西是一个自私的人，他一定会这样的求上帝。 Saya juga kalau bayangin kalau jadi Musa gitu ya, mungkin saya akan bilang, Tuhan udah biar keluarga saya, keluarga Kaleb, keluarga Yosua aja yang masuk ke Kanaan. 如果我做摩西，可能我会对上帝说：“上帝啊，就我的家人，这个加勒的家人、约书亚的家人进去迦南地就够了。” Capek dan pusing banget mimpin bangsa Israel. 我带领这些以色列人，真的带领得很厌烦了。 Tapi apa kata Alkitab? 但是圣经说什么呢？ Musa justru meminta Tuhan berjalan bersamanya, meskipun permasalahan harus dihadapin. 摩西却求上帝与他同行，虽然他将面对很多的事。 Meskipun harus capek melewati padang gurun, tapi Musa minta, Tuhan Engkau berjalan bersama dengan kami. 虽然他必须走向这个旷野，是很疲倦的一个道路，但是他求上帝，上帝啊，求你与我们同行。 Ini sebuah perjumpaan pribadi Musa dengan Tuhan itu yang sangat indah. 这是何等美的一个摩西与上帝的这个相交与遇见。 Dan ini memberikan suatu dampak yang sangat terlihat di dalam Keluaran 34 ayat 29. 这个在出埃及记33章29节那边，我们可以看到有一个很好的一个回应。 Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya Musa bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. 摩西下西南山的时候，不知道自己的面皮因耶和华和他说话就发了光。 Saudara, siapa yang mukanya bisa bercahaya? 弟兄姐妹们，我们这里谁的面能够发光呢？ Cuman Tuhan. 只有上帝。 Makanya lukisan-lukisan yang mau menggambarkan Allah Bapa itu cuman kelihatan badannya tapi mukanya itu bercahaya. 我们可以看到，如果有一个人他画上帝的时候，我们单单只看他的身体而已，脸是平常没有看到，因为很亮。 Dan biasanya lukisan-lukisan yang mau menggambarkan Tuhan Yesus naik ke sorga dengan kemuliaannya, mukanya Tuhan Yesus bercahaya. 这些画也平常告诉我们，当画成耶稣升天的时候，我们也可以看到上帝的脸也在发光。 Jadi ketika Musa mukanya bercahaya, itu berarti Musa menjadi cerminannya Tuhan. 那么，如果我们可以看到摩西的面发光的时候，他就代表上帝。 Musa bisa mengalami seperti ini karena berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. 摩西能够经历到这样的经验，因为他自己个人已经遇见了上帝。 Berarti seharusnya kita jadi orang Kristen ketika kita mengaku, iya saya mengalami Tuhan, 那么我们应该成为基督徒的时候，我们说：“是啊，我经历了上帝， saya berjumpa kok dengan Tuhan. 我遇见了上帝。” Itu berarti seharusnya kita menjadi cerminannya Tuhan. 那意思就是说，我们能够把上帝表示出来。 Tapi kalau mau jujur saudara, bagaimana dengan diri kita masing-masing? 但是我们要实话实说，我们自己到底是怎样？ Benarkah bertahun-tahun menjadi Kristen, bertahun-tahun melayani, sudah mencerminkan Kristus kepada orang lain? 我们做了基督徒这么久，我们是否已经把耶稣显现给别人看呢？
Benarkah kehadiran kita menjadi dampak, menjadi berkat, menjadi kabar Injil bagi orang sekitar kita? 我们的存在是否给别人一个祝福？是否成为上帝传福音的一个工具吗？ Atau ketika kita pergi kemana orang melihat kita justru mereka membenci Kristus? 或者反过来说，当我们去到一个地方，人家看我们，他们就很讨厌耶稣， Karena melihat kita mengaku sebagai orang Kristen tetapi tidak mencerminkan Kristus sama sekali. 因为他们看我们称为我们自己基督徒，但是我们并没有做为基督徒该做的事。 Kalau mau dilihat secara global Bapak Ibu, 如果我们普遍上来看， seharusnya India itu kata Mahatma Gandhi jadi negara Kristen. 马哈曼甘地说，印度应该是基督教的一个国家。 Mahatma Gandhi berkata, saya suka Kristus, tapi saya tidak suka Kristenmu. 马哈曼甘地说，我很喜欢基督，但是我不喜欢基督徒。 Orang-orang Kristenmu tidak sama seperti Kristus. 你们这些基督徒不像基督一样。 Jika orang Kristen bisa sungguh-sungguh hidup seperti apa kata Kristus yang dalam Alkitab, 如果所有的基督徒能够活着像在圣经里面所记载的耶稣的话， seharusnya negara India jadi Kristen. 那么印度全国就会变成基督徒人了。 Kenyataannya tidak. 事实上并不是这样。 Jadi bagaimana dengan kita saudara? 那么我们是怎样呢？ Apakah kita sudah menjadi orang yang berbeda dari tahun ke tahun? 我们一年过一年，是否过得更好，做个更好的人呢？ Atau kita 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun jadi orang Kristen masih sama aja? 或者我们10年、20年、30年做基督徒也是老样？ Dosanya ya itu aja terus, nggak selesai-selesai, masih itu terus. 我们犯的罪不断是这样的罪，没有一个断节。 Jika kita menjadi orang Kristen yang bertahun-tahun sama, maka kemungkinan besar kita tidak mengalami apa yang dinamakan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. 那么我们做了基督徒很长时间，我们并没有什么改变。我可以说，我们并没有遇见过上帝。 Bisa saja karena kita salah berdoa. 也许我们错了祷告， Mungkin selama ini yang kita doakan adalah kepentingan kita, keinginan perut kita. 也许我们这些年来所祷告的，就是关于我们自己的私欲，关于我们的肚子需要。 Oh Tuhan jadikan saya sukses. 上帝啊，求你让我成为成功的人， Jadikan saya kaya tajir melintir. 让我成为一个富翁， Jadikan saya selalu sehat tidak pernah sakit. 让我就是能够健健康康，没有什么疾病， Mudahkan setiap permasalahan hidup saya. 让我所有的事情能够这样简单的过去解决。 Mungkin selama ini ada yang salah berdoa sebagai orang Kristen. 也许我们成为基督徒，我们已经在祷告这个里面错误了。 Atau mungkin ada yang membatasi Tuhan dengan pikirannya. 也许我们就限制上帝，按照我们的思想， Seperti bangsa Israel yang maunya punya Tuhan kelihatan, makanya mereka bikin lembu emas. 就像以色列人一样，他们要拥有他们眼睛看得见的上帝，就他们造了这个金牛犊。 Saya pun juga pernah punya pengalaman yang namanya membatasi Tuhan dengan pikiran saya sendiri. 我也有一个经历，就是当我把上帝在我的思想方面限制他。 Bapak Ibu ada yang tahu alat musik apakah ini namanya? 弟兄姐妹们，你知道这个乐器是什么吗？ Ada yang tahu? Baik, saya akan kasih tahu. Ini namanya adalah kongas and bongos, kongas dan bongos. 这个就是手鼓， Ini suatu alat perkusi yang dipukul begitu ya. 这就是一种乐器，手鼓。 Jadi dulu waktu di gereja saya pernah diminta melayani musik khususnya pegang alat ini. 以前在教会他们让我侍奉，就是打这个手鼓， Tapi waktu itu saya bilang ke panitianya, enggak, saya enggak mau, saya tolak. 但是我对筹备员说不要，我不要， Saya tolak pelayanan itu, kenapa? 我拒绝这个服饰，为什么呢？ Karena saya pikir pada waktu itu saya lebih memuliakan Tuhan, saya lebih diperkenan Tuhan jika saya mainnya piano atau enggak saya mainnya drum. 因为当时我想象上帝可能比较悦纳，如果我弹的是钢琴或者打鼓， Saya enggak mau main alat beginian. 我不要玩这个手鼓， Akhirnya saya tolak pelayanan itu. 然后我拒绝了这个服饰。 Berapa tahun kemudian Tuhan menegur saya. 几年过去，上帝责备了我。 Waktu itu di kampus saya ada dosen dari Amerika. 在大学的时候，有从美国来的教授， Beliau bernama Dr. Ron, dia datang untuk mengajar di kampus saya selama seminggu. 他叫做 Ron 博士，他来到我的学校，大概教我们1个星期的时间。 Ketika Dr. Ron selesai mengajar, dia akan kembali ke Amerika. 他教完后，他要回美国的时候， Saya berkesempatan mengantar Dr. Ron ke Bandara Soekarno-Hatta. 我就有机会送这位博士到机场去。
Jadi kami banyak ngobrol lah di mobil. 那么在汽车上，在路上，我们就很多的交谈， Karena dia spesialisasinya adalah bidang ibadah Kristen, 因为他是在基督教崇拜这个的专业的人， jadi dia mengajak saya berbicara tentang teologi-teologi dalam ibadah reform. 他就叫我跟他谈关于这个改革神学的看待这个崇拜会敬拜的神学。 Dan dia berkata kepada saya bahwa kuasa darah Kristus itu sangat kuat, bahkan memberikan kita kuasa untuk menebus atau mentransformasi benda mati untuk memuliakan nama Tuhan. 他就说，耶稣基督宝血的权柄是何等的有权，因为他能够改变还是使用这些物质的东西荣耀他。 Bapak Ibu, piano benda mati, mikrofon ini benda mati, layar ini benda mati. 钢琴或者麦克风，这个都是物质上的东西。 Tapi karena kita adalah orang percaya, kita bisa dipakai Tuhan untuk memakai alat-alat ini, benda mati ini untuk memuliakan nama Tuhan. 但是因为我们是信徒，所以我们能够使用这些物质上的东西来荣耀上帝的名。 Dan di mobil itulah saya menyesal saya telah menolak pelayanan ini beberapa tahun sebelumnya. 那么在汽车当时我就后悔了，为什么过去几年我拒绝了这个侍奉？ Dari konsep seperti ini maka saya jadi mengerti, kita bisa memakai alat-alat yang Tuhan sediakan untuk memuliakan nama Tuhan. 从这个原则，我就开始明白了，其实上帝可以让我们使用很多的东西来 Dan 荣 ketika 耀 saya 他。 dapat kesempatan untuk mengajar anak-anak remaja, saya ajarkan kepada mereka, menggulung kabel pun terlihat kecil, tetapi memuliakan nama Tuhan. 那么我教青少年人的时候，我跟他们说，你们这样整理这些电线，虽然是小的事，但是也是在荣耀上帝的名。 Mungkin menggulung seperti ini tidak terlihat besar, tapi saya ajarkan kepada mereka, ini memuliakan nama Tuhan juga. 我是教他们，如果你们好好的整理这个电线，无论是小事，你们看着是小事，但是也是荣耀上帝的名。 Maka saudara, setiap konteks yang Tuhan percayakan kepada kita, entah itu pekerjaan, keluarga, 那么所有上帝给予我们的家人、我们的事业， pelayanan atau itu sekolah, itu semua dapat menjadi sarana untuk kita berjumpa dengan Tuhan dan memuliakan namanya. 我们的侍奉、我们的学业，全部能够成为一个工具，让我们能够遇见上帝。 Jika kita sejauh ini jadi orang Kristen cuman berpikir, cuman bisa ketemu Tuhan di gereja, 如果我们做了基督徒，我们想我们能够遇见上帝，只有在教会里面。 atau cuman bisa ketemu Tuhan ketika renungan jam 5 pagi, 当我们5点早晨起来灵修的时候， maka kemungkinan besar kita juga membatasi Tuhan di dalam pikiran kita. 那么我们就把上帝看作很有限的，按照我们的思想。 Sekarang ketika firman ini telah diberitakan kepada kita, 现在当这个上帝的话告诉我们， pertanyaannya adalah mau nggak kita mengalami hadirat Tuhan? 问题是我们要不要经历过上帝？ Mau atau tidak? 你们愿意不愿意？ Pilihannya hanya 2. 选择只有2个， Karena masing-masing dari kita Bapak Ibu mempertanggungjawabkan iman kita masing-masing. 因为我们个人是负责我们的信心。 Kami para hamba Tuhan pun tidak bisa mempertanggungjawabkan iman masing-masing jemaat, nggak bisa, iman pribadi. 我们传道人不能负责你们会众的信心， Maka apa yang perlu kita lakukan? 那么我们必须做的是什么呢？ Ya kita bertobat. 我们悔改。 Mungkin kita bisa mulai berdoa benar-benar menginginkan Tuhan. 我们可以开始做一个祷告，我们真正寻求的就是上帝。 Seperti ketika Tuhan nanya ke Salomo, kamu mau apa? 就像上帝问所罗门一样， Terus Salomo bilang, saya mau sang hikmat aja, saya mau hikmat, itu Tuhan sendiri. 你要什么呢？那么他说我要智慧，那个智慧就是上帝。 Jika kita mengikut Tuhan, datang ke gereja, ada maunya, ada mikirin kita. 如果我们跟随上帝，我们来教会，我们心里是有其他的这个动机， Yuk kita tinggalkan dan kita benar-benar mulai memikirkan Tuhan mau aku ngapain? 我们就放下这一切，我们开始在想，上帝到底要我们做什么？ Apa kehendakmu bagiku? 你对我的旨意是什么？ Daud pun memberikan teladan seperti itu kepada kita Bapak Ibu. 大卫也给我们这样的一个榜样。 Jadi Daud mengatakan begini, Tuhan aku tidak tinggi hati, aku tidak memandang dengan sombong, aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan menenteramkan jiwaku seperti anak yang disapih dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih, demikianlah jiwaku dalam diriku. 大卫曾经在诗篇说过：“耶和华啊，我的心不狂傲，我的眼不高大，
重大的测不透的事，我也不敢行。我的心平安、平稳、安静，好像断过奶的孩子在他母亲的怀中。我的心在我里面，真像断过奶的孩子。 Daud dengan posisinya yang sangat tinggi, dengan namanya yang sangat terkenal di Alkitab, 大卫他是地位很高的人，在圣经记载的是很重要的一个人物。 inginnya hanya di dalam pelukannya Tuhan. 他只要在上帝的怀中而已， Tidak mau meminta yang tinggi-tinggi. 他不要求什么高大的事。 Maka biarlah kita juga bisa seperti Daud, Bapak Ibu. 盼望我们也能够像大卫一样， Dalam setiap konteks kita meminta Tuhan bersama dengan saya dong. 在我们的时时刻刻，我们求上帝与我们同行。 Setiap waktu yang boleh kita alami, sudah 28 hari, masih banyak hari lagi, kita terus pakai waktu-waktu tersebut. 我们走过了28天，那么还有很多的时间，我们来走过，我们求上帝与我们同行。 Kita benar-benar gunakan waktu tersebut untuk berjumpa pribadi dengan Tuhan. 我们使用我们的时间，真正的能够遇见上帝。 Dan inilah yang dikatakan oleh Paulus dalam Efesus 5 ayat 16. 这就是使徒保罗在以弗所书第5章16节。 Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. 你要好好使用你们的时间。 Dan Paulus pun berkata dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, dimanapun sekarang badan kita di sini, perbuatlah itu semua untuk Tuhan, bukan untuk manusia. 在格罗西书也说到，无论做什么，都要从心里做，就像给主做的，不是给人做的。 Bernyanyi pujian bukan untuk WL, bukan untuk liturgis, 你们唱歌的时候，不是为主理而唱， tapi untuk Tuhan. 那是为上帝而唱。 Mendengarkan khotbah bukan untuk setiap hamba Tuhan atau pengkhotbah, 你们听到不是为了讲言， tetapi untuk Tuhan. 那是为了上帝。 Saudara, mari kita mempertanggungjawabkan iman kita di hadapan Tuhan. 我们把我们的信心真正的在上帝面前负责。 Kiranya mulai saat ini kita dapat terus merindukan perjumpaan pribadi itu dengan Tuhan. 盼望我们天天都很渴慕遇见上帝。 Dan kiranya pengalaman pribadi itu bersama Tuhan dapat mengubahkan kita dari hari ke hari untuk semakin serupa dengan 我 Kristus. 们与上帝天天的经验能够改变我们更像耶稣。 Amin, mari kita bersatu 我 dalam 们低 doa. 头祷告。 Tuhan, terima kasih karena Engkau boleh memberikan kebenaran firman-Mu pada hari ini kepada kami. Engkau mengingatkan kami bahwa kadang kami memikirkan pikiran kami sendiri, mementingkan kemauan kami. Kadang kami membatasi Tuhan dengan pikiran kami, dan ampunilah kami ya Tuhan atas semua kesalahan itu. Setelah firman-Mu disampaikan, kiranya Tuhan kami respon sungguh-sungguh. Mulai hari ini kami berkomitmen untuk bertobat. Kami tidak lagi mau membatasi Tuhan dengan pikiran kami tidak lagi mau egois. Tetapi biarlah Tuhan Engkau yang memampukan kami, menguatkan kami, supaya kami dalam keseharian kami meminta Tuhan berjalan bersama kami, meminta Tuhan hadir bersama dengan kami. Dan kiranya pengalaman pribadi itu, perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mengubahkan kami dari hari ke hari. Terima kasih ya Tuhan, kami lanjutkan rangkaian ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saya kembalikan kepada liturgis.